Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali ke dalam channel ini. Bagi anda yang baru pertama kali hadir dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe karena subscribe itu percuma. Baiklah, perkongsian berita untuk hari ini dipetik daripada satu blogger politik terkenal. Mungkin kamu sudah kenal dengan beliau. Mengatakan mungkin perkongsian ini, berita ini amat kalau orang Sabah cakap bikin pedas telinga. Haha. Berita ini dipetik daripada syahbudin.com.net. Apa kata jika Nurul Izzah Anwar secara sukarela mengundurkan diri? Haha. Selama lebih 2 bulan memegang jawatan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim secara umumnya telah berjaya meletakkan dirinya sebagai ketua kerajaan yang amat membanggakan seluruh rakyat jelata. Penampakan ke arah perubahan dan sebagai pemimpin reformis juga terlihat ada sinar di hujung terowong melalui kerja kuat dan satu demi satu pembaharuan yang diumumkannya. Rakyat rata-ratanya gembira sehingga kemana saja Anwar pergi sambutannya amat membanggakan. Disusuli pula harga ayam mula stabil, telur tidak lagi sukar diperolehi, nilai ringgit semakin naik, menu rahmah diperkenal untuk golongan susah, dan beserta pelbagai kebaikan lainnya melalui lain-lain kementerian. Negeri ini tambah diyakini sedang berada di landasan yang betul untuk terus memacu kemajuannya. Di sudut yang lain, penerimaan dunia dan pemimpin antarabangsa terhadap Anwar juga amat baik sekali, dan ini memberi harapan lebih banyak pelaburan bakal mencurah tidak lama lagi dalam negara kita, yaitu Malaysia. Pendek kata, menjelang 100 hari sebagai Perdana Menteri yang detiknya bakal menjelang tiba, Anwar seperti sedang dipersiapkan untuk diraihkan dengan berbagai kejayaan dan pembaharuan yang menggembirakan semua orang. Ditambah dengan bagaimana Anwar menunaikan satu demi satu janji terhadap negeri Sabah dan Sarawak, diikuti dengan kepimpinan UMNO, sedia ada kekal sepenggal lagi. Kerajaan perpaduan ini sangat diyakini mampu bertahan tanpa gangguan sehingga PRU ke-16, pilihan raya umum ke-16 akan datang. Serentak dengan itu, turut diyakini kiranya kerajaan perpaduan ini mampu bertahan lagi, ia akhirnya bukan masalah besar untuk Anwar Ibrahim mampu bertahan sebagai Perdana Menteri sekurang-kurangnya selama 3 penggal. Begitupun lantikan Nurul Izzah Anwar secara diam sejak 3 Januari lalu dan hanya terdedah semalam 29 Januari sebagai penasihat kanan berkaitan ekonomi dan keuangan di PMO telah merencatkan segala-galanya. Tindakan Anwar melantik anak sulung perempuannya itu bukan dipertikaikan dari segi kelayakan, tidak menerima gaji atau sebagainya, tetapi apabila seorang bapa melantik anaknya sendiri berkhidmat di jabatan di bawahnya, ia dengan sendirinya membuka pintu fitnah, memberi peluru kepada lawan, membolehkan persepsi dijajah secara bermaharajalela, serta bertentangan dengan moral reformasi. Ia bukan saja tidak baik kepada Anwar sendiri sebagai seorang reformis yang jika diselak kembali ucapannya sejak puluhan tahun lalu yang didapati begitu banyak penentangan terhadap amalan, mengutamakan keluarga dan anak beranak, malah di waktu yang sama menyebabkan sesama PKR, PH dan penyokongnya sendiri jadi berbalah serta mula berpecah.
yang terang-terang bercakap sudah tawar hati dan hilang keyakinan kepada Anwar, juga mula kedengaran di mana-mana. Bukankah jika tidak lantikan Nurul Izzah Anwar itu, atmosfera PH dan PKR sebenarnya aman saja? Anwar sendiri tentunya tidak perlu membuang banyak masa untuk mengulas atau menjawab isu berkenaan jika tiada lantikan tersebut. Dalam hal ini, sementara isu lantikan Nurul Izzah Anwar akan terus diperdebatkan entah berapa lama lagi, prestasi dan perasaannya diperhatikan, maafkan saya. Kelibatnya disoroti sama ada ikut sama naik jet atau tidak jika Anwar keluar negara misalnya. Yang pasti kedudukan kerajaan perpaduan yang sebelum ini dibanggakan tidak lagi seutuh yang sepatutnya. Percayalah, apabila rakyat mula mengomel dan mencemooh sebagaimana banyak berlaku kepada beberapa kerajaan di seluruh dunia sebelum ini, ia tidak akan mampu bertahan dengan lama. Sebagai langkah yang paling harmoni dan menunjukkan dirinya anak yang baik, serta mahu melihat bapaknya kekal lebih lama memimpin kerajaan perpaduan, apa kata jika Nurul Izzah Anwar sendiri menawarkan pengunduran dirinya secara sukarela daripada jawatan itu? Lagipun, sebagai naib presiden lantikan dalam PKR, walaupun tanpa jawatan sebagai penasihat kanan di PMO, beliau masih boleh menyumbang idea dan buah fikiran melalui pelbagai saluran kepada Perdana Menteri, yaitu bapaknya sendiri, yaitu Anwar Ibrahim, atas kapasitinya itu. Jawatan itu pun tanpa gaji. Gaji tiada sesiapa yang rugi jika mengundurkan diri. Sebelum Anwar terus dikecam bertubi-tubi sambil tertekan dengan lantikan yang dibuatnya itu, Nurul Izzah Anwar melalui pengunduran diri secara sukarela bererti sedia melakukan pengorbanan untuk mengembalikan kedamaian kepada kerajaan yang belum pun berusia 3 bulan. Ia akan membolehkan dikenang dan terus disanjung. Tidak mustahil akan memudahkan bagi laluan menjadi perdana wanita pertama suatu hari nanti. Ulasan yang panjang lebar, apakah pendapat Anda dengan perkongsian yang sudah saya kongsikan sebentar tadi? Sila tinggalkan semua pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Sekian saja perkongsian berita untuk malam ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy, bye-bye.